Hai, Assalamualaikum. Jumpa saya lagi, Mariam Syukur, editor majalah Impiana dalam sembang Deko kita pagi ni. Okey, pagi ni kita dah tinggal lagi beberapa minggu. Saya rasa dah tinggal tak kurang daripada 2 minggu untuk kita menghabiskan bulan puasa kita. Dan adakah anda dekat luar sana telah bersedia untuk menyambut hari raya anda? Orang kata hari raya anda, saya faham, saya tahu yang mungkin tak akan semeriah yang sebelum-belum ini. Mungkin kita akan berhari raya seperti tahun lepas, tapi macam mana pun kita tetap ada kelainan pada tahun ini kerana kita tetap akan diberi peluang untuk menghias rumah. Banyak sebenarnya dekat luar sana, orang kata saya dah bagi tip, beribu-ribu tips, dan pagi ni panel saya, siapa lagi kalau bukan Encik Amin Yusof bersama dengan saya. Pagi ni kita nak kupaskan cerita kesilapan kebanyakan pemilik rumah yang anda lakukan, yang anda tak sedar. Apa khabar Cik Amin? Betul. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar Puan Mariam? Alhamdulillah. Okey Cik Amin, mungkin Cik Amin boleh terangkan sebab Cik Amin ni dah sinonim dah dengan Impiana. Dah sinonim dah dengan saya. Kalau ada saya di situ ada Cik Amin, di mana ada Cik Amin di situ ada saya. Itulah yang mereka selalu katakan. Tapi jadi saya bawakan Cik Amin hari ini lagi untuk memberi tips yang cukup padu untuk mereka yang mungkin dah buat kesilapan. Okey Cik Amin, mungkin boleh teruskan dengan topik kita pagi ni. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barulah muncul balik muka Puan Mariam sebab tadi hilang. Okay. So hari ni thank you sebab sudi jemput sekali lagi, sebab saya yang paling saya syukurkan adalah sebab Impiana tidak pernah penat-penat untuk nak memandaikan masyarakat. Sebab kenapa benda ni sangat-sangat awesome? Sebab itu kita yang dapat dengar ilmu yang dah disusun atur ni, kita yang kena ucapkan terima kasih. Boleh tak kita komen dekat bawah tu, terima kasih Impiana. Cuba nak komen betul-betul dulu. Terima kasih Impiana. Sebab apa? Sebab kita nak mencari keberkatan. Sebab apa? Keberkatan ilmu tu lebih penting. Sebab tu kita kena berterima kasih dulu. Okey. So untuk topik hari ni, banyak ada orang buat salah. Kan? So sebelum saya kongsikan salah tu, kita ada dua yang ramai DM kepada saya tanya dia punya layout okey ataupun tidak. Kami pun tak boleh nak tengok semua sebab banyak-banyak sangat. So tapi yang kami dah select, siapa yang dah komen, kita nampak kita ada dua. So anda pun boleh komen juga apa masalah anda bila anda dah dengar ilmu yang dikongsikan pagi ni. So yang pertama tadi adalah orang salah rancang bajet dia untuk nak renovasi. Salah rancang bajet untuk renovasi. Benda ni, kalaulah Puan Mariam boleh buatkan satu poster yang ada boleh swipe tu. Topik dia adalah salah rancang bajet renovasi. Kan? So ini adalah ilmu yang saya nak kongsikan sebab ramai orang yang rancang bajet renovasi dia dengan apa yang ada duit pada dia sekarang. Saya ulang. Ramai orang buat salah rancang bajet renovasi. Contoh apa? Contohnya sebab dia rancang dengan adanya duit dia sekarang. Maksudnya apa? Maksudnya dia dah rancang rumah dia untuk nak extend rumah tu, tapi dengan amount yang dia ada sekarang. Yang ini bahaya. Cik, kalau tak rancang dengan duit yang ada sekarang, habis tu takkan nak rancang dengan duit yang tak ada? Bukan. So bukanlah maksudnya macam tu. Kita punya maksud adalah kita nak pentingkan adalah apa yang impian you dulu. Apa impian rumah you tu dulu. Okey. Apa impian rumah you dulu, yang tu dulu. So kalaulah
you nak konsep yang English style ke, modern ke kan, tapi duit belum lagi cukup. Tapi you nak gagah juga, gigih juga untuk nak buat rumah tu pakai bajet yang ada sekarang ni. Maka dapatlah English Zuhud. Cuba anda komen. English Zuhud. English Zuhud. Ataupun dalam bahasa moden kita panggil apa? English Minimalist. English Minimalist. English seadanya lah ni. English seadanya. Maka suramlah muka wife anda nanti, suramlah muka pasangan anda nanti, kan? Sebab itu ramai yang ada mistake, ramai yang ada mistake, ramai yang dah buat mistake. Dia buat, Cik Min, saya ada 300,000 untuk nak renovate rumah semi terrace ni ke ataupun banglo ke, kan? Tapi konsep yang dia nak tinggi. Tapi bila dia buat dengan bajet macam tu, dan bila dia ada duit tiba-tiba pula masa hadapan, lepas tu dia akan kata, alah, menyesal aku tak buat betul-betul dulu. Sebab dulu dia buat dengan duit apa yang dia ada. Okey, Cik Amin, saya nak tanya sedikit. Sebab itu dia sini kena tengok 10 tahun. Yes. Cik Amin, boleh tak kalau katalah seorang pemilik rumah, okey, kita ambil contoh seperti saya tadi kata ada 300,000. Jadi saya pergi jumpa Cik Amin dan saya katakan, Cik Amin, saya inginkan konsep English, tetapi saya ada bajet 300,000 sahaja untuk buat renovasi ini. Adakah ini ada satu perkara yang paling baik dan tepat untuk bila kita berjumpa dengan pakar ID? Okey, yang itu adalah paling tepat sekali. Sebab apa? Sebab kalau you punya bajet tadi cukup dengan square feet yang apa you nak tadi tu, konsep you nak tadi tu, makanya benda tu boleh berjalan terus. Makanya dia terus boleh buat. Tapi bila you cakap 300 tapi impian you adalah ke arah 700,000, maka you boleh rancang ke arah 700,000, tapi you on dan you buat kerja-kerja yang telah dirancang dengan 700,000 tu, tapi you pilih 300,000 punya scope of work untuk dimulakan. Barulah you tak downgradekan 700,000 tu daripada marble dapat wallpaper marble pula nanti. Kan, tapi you dah tahu dah pelan-pelan untuk nak buat benda tu. Sebab itu pentingnya rancang. Sebab itu bila kita selalu dapat komplain, kata, oh dulu 5 years dulu ID tu buat salah, 5 years dulu buat ID salah. Dia bukan salah ID yang dulu. Tak, sebab kita rancang dengan taste yang salah dulu, sebab dia pakai duit apa yang dia ada. Okey? Sebab itu ramai orang kata, oh macam tu susah juga. Tak. Sebab kita dah tahu dah apa yang potensi rumah anda sebenarnya. Apa potensi rumah anda sebenarnya dan anda boleh buat macam tu. Tapi bila anda tak fikirkan panjang, sebab anda fikir sekarang, susah. Sebab itu saya always cakap, rumah ni nak tinggal berapa lama? Kan adakah dua tahun sahaja ke? 5 tahun ke, 10 tahun ke, so kita kena rancang. Sebab itu pentingnya kita rancang dulu. Macam semalam, I think kalau you tengok dekat Chef Wan pun, Chef Wan pun, dia pun plan dulu. Plan dulu. Rumah dia. Itu yang saya paling syukurkan. Sebab bila ramai orang dah start rancang, dia dah jadi bagus. Tahniah Ipiana. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cik Amin sebab kalau Cik Amin tidak memberi peluang kepada saya untuk mengajar followers kat luar sana, kalau saya bercakap pun mungkin mereka tak nak dengar. So dia kata siapa saya? Kan? Jadi saya orang kata kita completekan. Okey, walaupun saya tahu ilmu itu saya telah sampaikan kepada anda, tetapi kita perlukan sokongan daripada pakar yang sering orang kata berinteraksi dengan pemilik-pemilik rumah yang mempunyai masalah.
Okey. Cak Min, okey, bila kita dah rancang, bila kita dah tahu Betul. bajet yang ada dekat kita ni semua, okey, pastinya followers dekat luar sana sebenarnya diorang ni masih mempunyai perasaan, saya boleh katakan ada sesetengah daripada mereka masih takut untuk keluarkan bajet untuk nak buat renovasi. Tetapi masih sudah ada yang bijak dah telah faham apa itu sebenarnya renovasi yang terbaik untuk rumah sebenarnya. Okey, dekat sini kesilapan yang kumpulan A dan kumpulan B lakukan, walaupun diorang sudah faham bagaimana untuk merancang, tetapi pastinya mempunyai kesilapan di situ. Yang mungkin kesilapan tu mereka tak nampak. Mungkin Cik Amin boleh kongsikan dan orang kata bagi tips sikit, bagi hint sikit kat diorang. Jangan buat kesilapan tu. Okay, so untuk yang silap yang nombor 2 ni, contohnya macam saya baru ni kita ada klien daripada Changlun. Changlun. So kalaulah kita tengok dekat Afrika pun kita ada problem tu. So dekat Changlun pun, so siapa orang-orang Kedah sekarang ni? Orang-orang Changlun pun callkan kami, lepas tu dia pun kongsikan problem dia. Rupanya apakah problem dia? Dia dah mulakan renovasi. Lepas dia dah naik structure semua, baru dia sedar bumbung dia salah, satu. Lepas tu baru dia sedar yang bilik dia buat tu kecil, 2. Lepas tu baru dia sedar layout plan rumah dia salah. So bayangkanlah dia dah keluar dekat 400,000 dah. Tapi agak-agak salah dia berapa nilai? Berapakah nilai kesalahan ataupun yuran kebodohan kita panggil. Yuran kebodohan. Kalaulah kita tak nak rancang, so yuran kebodohan dia lebih mahal. Orang kata yuran kebodohan tanpa disedari. Yuran kebodohan tanpa disedari. Boleh tak komen dekat bawah tu? Siapa yang nak bayar yuran kebodohan? Kita tak nak. Jawab tak nak bayar yuran kebodohan. Okay? Sebab itu saya always guide. Sebab itu bila dia panggil, lepas tu dia dah beri komitmen, dia dah sahkan booking semua, kita pergi sana, lepas tu kita betulkan layout plan tu, kita pandaikan dia balik, barulah dia lega. Lepas tu baru dia nak mulakan balik proses rancang tu dengan betul. So itu adalah contoh kisah benar. Sebab dia rumah banglo. Dalam satu tanah besar tu, dia ada rumah mak dia, adik dia, kakak dia apa semua, tapi yang rumah dia nak buat ni rumah dia, tapi rumah dia salah pula buat. Okay, sebab dulu dia buat rumah pakai cowboy je. Macam kita nak bumbung macam ni, kita buat. Kita nak bumbung macam tu, kita buat. Last rumah dia jadi macam cacah berbak. Okay, so itu adalah masalah yang kedua. Apa tadi? Dia tak rancang tengok potensi rumah dia betul. Potensi ni apa sebenarnya? Kan? So ramai orang tak tahu maksud potensi tu kan, peluang. So rumah dia, kalau you rumah teres semi-D, you punya peluang adalah untuk nak dapatkan rumah macam resort tapi you tak sedar. Macam itulah ruginya potensi ruang tu. Sebab itu contoh yang lain adalah rumah you patut rasa luas tapi rasa sempit. Sebab apa? Salah susun perabot. Okay? So rumah you semi-D tapi kenapa rasa macam rumah teres? Kan? So rumah you teres, macam mana nak nampak lapang macam semi-D? Sebab itulah potensi-potensi yang you kena dapat peluang untuk lihat. Dapatkan peluang, dapatkan sesi mana-mana untuk nak dapatkan tengok potensi ruang tu. Sebab ramai sangat orang-orang datang. Cik, saya tak pernah. Saya dah hire 3 ID tapi tak ada orang discuss tentang potensi ruang. Sebab dia orang hanya buat apa yang anda nak. Yang itulah bahaya dia. Sebab itulah ruginya anda. Sebab kalau anda buat apa yang idea anda nak, maka anda baiklah tak payah hire ID.
Betul. Kan? Tapi kita nak tahu apa yang anda nak, kita nak tengok betul ke tak. Macam mana nak jadi lebih luas lagi potensi ruang itu. Okay? Betul. So Sebab itulah dia masalah yang kedua. betul. Saya sokong, saya setuju dengan apa yang Cik Amin kongsikan dengan kita pada pagi ni. Sebab selalunya pemilik rumah ni, macam Cik Amin kata tadi, mengapa daripada bajet 300 tapi keinginan sehingga 700,000. Ini yang berlakunya. Sebab bila kita dah hire kepada pakar di sini, kita telah memberi kepercayaan. Macam istilahnya beginilah ya, saya bagi tahu dekat anda semua kat luar sana. Macam anda hantar anak-anak anda ke sekolah. Anda telah memberi kepercayaan kepada cikgu. Jadi bila anda dah bagi kepercayaan pada cikgu, anda tidak boleh meminta cikgu tu mengajar cara anda mengajar anak anda di rumah. Betul tak Cik Amin? Betul. Sebab Kan? Betul. dia akan jadi ada konflik Sebab di dia sini. yes. Betul. Sebab kalau anda, macam anda bagi contoh, kalau anda sakit pun, tiba-tiba kalau anda pergi jumpa pakar, saya ni sakit telinga. Betul tak? Kan? So kan dia pelik. So biar kita cakap, okay, kita ni sakit telinga, tapi boleh tak, betul tak kita punya pandangan kita ni dan apakah cara dia? Betul. Kan? Sebab kalau anda tahu cara dia, baik anda pergi farmasi je, beli je ubat. Kan? Sebab anda telah bijak. Sebab itu kita sebenarnya perlukan seorang pakar dalam untuk merancang rumah kita yang kita nak jadikan rumah kita tu adalah rumahku syurgaku. Tapi kalau anda nak rasa rumah tu adalah rumah sahaja, anda bolehlah dekor sendiri, bolehlah orang kata rancang sendiri dan buat sendiri. Kan? Sebab dekat sini apa yang saya dan Cik Amin ingin tegaskan adalah rancang itu. Perancangan itu sangatlah, sebab kita saja yang mampu merancang masa depan kita, tapi yang menentukan sebenarnya Allah SWT. Nanti kat you, tapi di dalam rumah kita lah rancang, kita lah yang tentukan, sebab itu adalah rumah kita. Kita bukan rancang kehidupan, tapi kita rancang untuk keselesaan rumah kita yang untuk kita duduk setiap hari. Tapi untuk sebelum kita orang kata sebelum kita mengakhirikan kita punya sembang dekor pagi ni, sebab tadi Cik Amin dah bagi banyak dah dekat sini. Apa kesilapan yang anda lakukan dan apa yang anda perlu lakukan bila anda dah melakukan kesilapan dan anda tak nak ulangi kembali kesilapan tu, apa yang anda perlu lakukan semua dah ada di situ. Tapi untuk akhirkan kita punya sembang dekor pagi ni, orang kata tips Cik Amin, diorang masih ada masa lagi sebenarnya untuk buat renovasi, nak ubah suara, nak susun atau perabot untuk sebelum menyambut hari perayaan ni. Mungkin Cik Amin boleh bagi orang kata kata-kata yang memberangsangkan followers kita pada pagi ni. Okay. So thank you. So khas untuk kita nak raya ni, so of course tinggal beberapa hari sahaja lagi tinggal ni. So kita boleh buat benda yang minimum touch tapi ada impact. Kan? So contohnya adalah kita tukarkan bantal punya cover tu, bantal sofa punya cover tu, kita boleh tukar benda yang you tak pernah rasa lagi. Contohnya, kalau you asyik-asyik pakai warna biru je, so kali ni cuba tukar warna yang ada impact pula, merah ke, kuning ke, gold ke. So supaya apa? Barulah you pun rasa benda tu energi yang baru. Sebab itu kita nak benda yang kita tak pernah capai, kita kena buat benda yang kita tak pernah buat. Barulah kita boleh capai benda yang kita tak pernah capai itu. So itu adalah satu. Dua, pastikan anda jangan lupa boleh maintain dulu rumah. Maksudnya pastikan habuk, pastikan kita lap, mop. Benda ni sangat-sangat wajib. Sebab apa? Sebab kita tak nak bila orang-orang datang, kita akan rasa lantai tu melekit, kan? Lepas tu kita allergic habuk. So benda tu pun kena jaga. Alright, so number 3 ni, the last one ni adalah anda boleh ubah frame-frame gambar. Daripada frame-frame gambar sana, jadi ke ruang-ruang makan pula.
ruang-ruang makan punya gambar, tukar ke tempat lain pula. So itu adalah quick one untuk anda buat sebelum raya nanti. Okay? Okay, nampak tak dekat situ Cik Amin dah bagi tip and tricks macam mana anda nak ubah susun atur dalam rumah anda. Bukan mudah ya, dan itu bukanlah salah satu benda yang anda nak kata alah tak tahu nak ubah dan tak tahu nak buat. Jadi kalau anda rasa anda nak inginkan kelainan untuk raya ni, lakukan apa yang telah dikongsikan oleh Cik Amin. Okey Cik Amin, terima kasih banyak-banyak kerana meluangkan masa bersama Impiana Sembang Deko pagi ni. Orang kata, walaupun saya tahu Cik Amin sedang bersiaran di luar sebenarnya. Okay, terima kasih banyak-banyak. Orang kata kerana memberi peluang kepada Impiana untuk bersama Cik Amin pagi ni dan berkongsi tips yang sangat bermanfaat kepada mereka semua. Okey, terima kasih pada semua yang sentiasa bersama Sembang Deko Impiana. Kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang lebih panas dan lebih menarik. Okey, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.